mengenai tic-tac-toe. Permainan tic-tac-toe ini diperkenalkan pada zaman Rom, diberi nama sebagai Tournoi Lapilin. Pada zaman ini, permainan tic-tac-toe ini dimain dengan dua pemain tapi menggunakan pensel dan kertas. Dua pemain ini dimainkan secara bergila-gila dengan menggunakan sama ada dalam bentuk horizontal, vertikal atau diagonal. Strategi tic-tac-toe ini boleh digunakan sama ada dalam strategi menang, halang, cabang, tengah atau sudut bertentangan. Dalam kejuruteraan, jurulatih boleh mengubah suai permainan dengan aktiviti yang menyeronokkan, seperti jurulatih boleh melakukan aktiviti menggunakan kon dan baju yang berwarna. Daripada aktiviti ini, pemain dan jurulatih dapat melihat cara membuat keputusan dengan cepat. Objektif fun game tic-tac-toe ini adalah untuk mempelbagaikan latihan dalam sesuatu sukan, dan hal ini akan mengurangkan kebosanan dalam kalangan atlet. Seterusnya, objektif kedua adalah membentuk kumpulan yang dinamik dalam sukan. Kumpulan dinamik yang baik akan membantu dalam prestasi sebuah pasukan, kerana dengan adanya penglibatan yang aktif dan positif dalam ahli pasukan. Okey, kita ke isi seterusnya iaitu kepentingan. Okey, seperti yang kita tahu, setiap permainan akan mempunyai kepentingannya tersendiri. Okey, bagi tic-tac-toe yang kami pilih, kepentingannya adalah dapat membina kemahiran, membina strategi. Seperti yang kita tahu, untuk memenangi setiap perlawanan atau apa-apa perlawanan, strategi adalah amat penting. Jadi, melalui tic-tac-toe ini kami dah mendidik setiap pemain untuk membina strategi bagi memenangi sesuatu perlawanan. Permainan tic-tac-toe ini membantu juga pemain untuk meningkatkan daya tumpuan dan juga konsentrasi mereka. Okey, seperti yang kita tahu, daya tumpuan dan konsentrasi ini adalah amat penting kerana pemain harus sentiasa peka dan memerhati setiap pergerakan pihak lawannya supaya mereka tahu apa yang mereka akan lakukan apabila pemain pihak lawan meletakkan sesuatu simbol itu di sesuatu grid. Permainan tic-tac-toe ini juga penting kerana dia dapat meningkatkan kepatasan seseorang individu. Okay. Pemain dikehendaki untuk berlari sepantas mungkin bagi meletakkan objek pada grid yang disediakan dan bahkan bergilir antara ahli pasukannya. Okey, secara tidak langsung permainan ini dapat menguji kepatasan pemain dari segi kemahiran motor, iaitu kepatasan. Selain itu juga, permainan tic-tac-toe ini membantu pemain untuk membuat keputusan. Seperti yang kita tahu, pemain harus meletakkan objek yang dibagi pada grid yang sepatutnya supaya mereka dapat mengalahkan pihak lawan mereka. Yang paling penting adalah permainan tic-tac-toe ini dapat membantu atlet untuk menyediakan diri mereka dalam permainan yang lebih kompleks. Contohnya, permainan tic-tac-toe ini sendiri, dia memerlukan pemain untuk berfikir dua benda dalam satu masa. Okay, seperti yang kita tahu, dua benda yang mereka harus fikirkan itu ialah cara bagaimana untuk menang dan dalam masa yang sama menghalang pihak lawan untuk mendapatkan 3 rig secara lurus. Berdasarkan kepentingan yang saya nyatakan tadi, permainan tic-tac-toe ini amat disarankan untuk dijalankan kepada setiap atlet kerana banyak faedah yang dapat kita perolehi daripada permainan tersebut. Bagi sumbangan tic-tac-toe pula kepada masyarakat, industri dan juga pengurusan kejuruteraan. Yang pertama, permainan ini dapat memupuk persahabatan dan perpaduan dalam kalangan rakyat di dalam sebuah pasukan, kerana apabila terdapat pelbagai kaum di dalam satu pasukan, sudah tentu mereka akan bersatu padu untuk mencapai sesuatu matlamat. Yang kedua, anggota masyarakat tidak akan membuang masa dengan melakukan perkara yang tidak berfaedah apabila melakukan permainan ini. Tegasnya, permainan ini sangat menyeronokkan dan akan mengurangkan gejala sosial dalam kalangan masyarakat. Dan yang terakhir, permainan ini merupakan instrumen penting untuk mengeratkan perpaduan dan integrasi masyarakat. Hal ini demikian kerana kegiatan permainan ini dapat melahirkan semangat kekitaan dalam pasukan untuk meraih kemenangan.
Baiklah, kita pergi kepada manual activity. Untuk persediaan aktiviti, jurulatih perlulah menyediakan peralatan seperti baju yang berwarna dan juga masking tape. Seterusnya, untuk pelaksanaan aktiviti, atlet ataupun pemain akan dibahagikan kepada dua kumpulan, iaitu kumpulan X dan kumpulan O. Setiap kumpulan diberikan satu warna mewakili kumpulan tersebut untuk menyelesaikan permainan ini. Setiap kumpulan akan berada berdasarkan persediaan tempat yang telah ditetapkan oleh jurulatih. Jurulatih akan memberi arahan untuk mula apabila kedua-dua kumpulan bersedia. Apabila arahan mula diberikan, atlet ataupun pemain akan berlari ke arah detektor dan menyiapkan tugasan ini, iaitu menjadikan X dan O dalam satu garisan yang lurus. Setiap kumpulan akan diberikan 3 barang ataupun warna yang sama. Oleh itu, rakan sekumpulan boleh mengubah kedudukan asal barang yang diletakkan oleh rakan sepasukan mereka. Namun, kumpulan X hanya boleh mengubah barang kumpulan X dan kumpulan O hanya boleh mengubah barang kumpulan O. Atlet atau pemain terus melakukan permainan untuk menjadikan satu garisan lurus sama ada X ataupun O. Kumpulan yang berjaya menyiapkan tugasan dengan awal akan menjadi pemenang untuk permainan ini. Kesimpulannya, permainan ini dapat memberi banyak manfaat dan juga kepentingan terutama kepada atlet. Seterusnya, dia dapat meningkatkan kemahiran atlet dalam membina strategi serta membantu atlet untuk berfikir secara cepat. Permainan ini dapat diaplikasikan dalam sukan ataupun perlawanan yang sebenar serta meningkatkan tumpuan atlet semasa dalam perlawanan. Dari sudut pengurusan kejadian, aplikasi permainan ini dapat memupuk dan juga meningkatkan sefahaman di antara ahli pengurusan. Seterusnya dapat memupuk perpaduan dan juga merapatkan lagi hubungan persahabatan di antara ahli pengurusan. Aplikasi permainan ini juga untuk mengelakkan atlet bosan dan juga pengulangan latihan yang dijalankan. Implikasi pengurusan kejurulatihan dalam sukan melalui aktiviti fun game tersebut ialah mewujudkan kumpulan yang dinamik dalam sesebuah pasukan. Menurut Karen et al. 1985, kumpulan yang dinamik bermaksud proses yang dinamik melalui kecenderungan kumpulan untuk tetap bersama dan bersatu dalam mencapai objektif dan keperluan anggota. Oleh itu, setiap individu dalam pasukan hendaklah memainkan peranan yang penting dan saling bekerja sama dalam mencapai matlamat pasukan mereka.